Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddi lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Fatih Faridah pada muka yang ke-9 cetakan Jawi ini, dan pada muka yang ke-21 pada tajuk dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Kata pengarang, dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi setelah kita i'tiqadkan bahawa segala sifat kesempurnaan itu iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka sekadar mengiktikadkan dalil, kita dah sebut bahawa akidah ini perlu untuk kita tahu iktikad bukan sekadar semata iktikad, tapi dengan dalilnya sekali. Iktikad berserta dengan dalil, supaya kita terkeluar daripada golongan yang taklid, yang taklid buta ni, yang tak tahu dalil. Jadi pengarang pun membincangkan dan menyatakan perbahasan tentang dalil. Kata pengarang rahimahullah, dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kata dia, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah mustahil. Kerana kalau bersifat ia dengan sifat kekurangan, seperti tidak kudrat masalan, tentu tak ada alam ini, dan tak ada alam ini, tak ada alam ini, apa tu? Tulis dia, tak ada alam ini. Tak ada alam tidak sebenar. Tak ada alam tidak sebenar. Kerana telah kita lihat adanya. Okey. Jadi dalam menyusun dalil ini perlu kepada beberapa, kita panggil statement, ayat, kenyataan, untuk susun dan dapat natijahnya. Dalam arti untuk mendapatkan natijah, dia kena susun daripada beberapa muqaddimah, daripada beberapa muqaddimah, ayat penyataan yang membawa kepada natijah. Okay. Maka premis, susun beberapa premis. Premis pertama, kedua membawa kepada natijah. Apa kata dia? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sekarang ni, bagaimana kita nak mengisbatkan Tuhan itu wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan? Kalau kita nafi sifat kesempurnaan, maka tidak ada tengah dah, sama ada sifat kesempurnaan, sifat kekurangan. Dia tak ada benda tengah dah. Ni tariq, dia panggil istilah tariqul hasr. Kita tentukan sama ada A atau B je. Dia tidak ada yang ketiga. Kalau dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka dia tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Andai kata dia tidak bersifat dengan sifat kekurangan, tentu dia bersifat dengan sifat, tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu dia bersifat dengan sifat kekurangan. Bila suatu perkara tu tertentu mahsur, maknanya tertentu antara dua perkara,
yang tidak boleh keluar daripada itu, maka sama ada A atau B. Kena pilih salah satulah. Macam objek itu sama ada dia bergerak atau diam. Dia mesti sama ada gerak. Tidak bergerak dia diam, tidak diam dia gerak. Sekarang ni Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maknanya dia bersifat dengan sifat lawan kesempurnaan, iaitu sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah mustahil. Ini sebagai akidah kita telah maklum. Kalau ikutnya boleh berhenti pendalilan tu, boleh berhenti situ dah. Di sisi umat berhujah dengan orang Islam, berhujah dengan orang yang beriktikad dengan iktikad betul, sifat kekurangan ni mustahil bagi Allah. Kerana setiap yang mukmin pasti dia akan mengisbatkan kesempurnaan. Siapa yang mengisbatkan kekurangan pada Tuhan tu kufur. Kalau dia tahu makna dalam keadaan sedar lah. Dia kait lagi lah, makna kadang-kadang orang tak sedar. Dia mensifatkan Tuhan dengan perkataannya kepada sifat kekurangan. Maka itu salah tu. Bukan betul, tak betul. Dia mensifatkan Tuhan dengan sifat zalim, sifat Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia tak sedar. Jadi orang ni kena diterangkan, kena dihilangkan iskal dia, hilangkan syubhah dia. Sebab kalau betul-betul beriman, dia tidak akan menyifatkan Tuhan dengan sifat kekurangan langsung. Maknanya pendalilan tu boleh berhenti situ dah, selesai dah. Orang mukmin wajib menyifatkan Allah sempurna. Kalau tidak, dia menyifatkan Tuhan kekurangan, itu kufur. Dalam keadaan dia tahu, faham makna, dia isbat, orang tu sepakat orang itu telah kufur. Sebab dia menisbahkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nak hujahkan lagi. Tengok, kenapa kekurangan itu mustahil? Nampak tak? Kenapa kekurangan itu mustahil? Sebab apa Allah Ta'ala tidak boleh ada sifat kekurangan? Kerana kalau bersifat ia dengan sifat kekurangan, seperti tidak kudrat masalah. Sebagai contoh, dia ambil contohlah sifat kekurangan banyak. Jadi bagaimana kita nak yakinkan bahawa, memang yakin belaka dah, kita nak bina hujah bahawa sifat kekurangan ini mustahil bagi Tuhan. Jadi pengarang mendatangkan dalil dia, istidlal dia, pendalilan. Tengok, kalau kita kata Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, sebagai contoh, seperti tidak kudrat, seperti Tuhan tidak berkuasa, tentu tak ada alam ini. Tak ada. Tentu tak ada alam ini. Jadi kalau Tuhan tak berkuasa, natijah apa? Lemah lah. Bila lemah, macam mana nak buat alam ni? Nampak? Jadi kalau Tuhan tak ada kudrat, tak ada sifat berkuasa, maka dia tidak berkuasa. Bila tidak berkuasa, bagaimana nak mencipta alam? Tentu tak ada alam ini. Kemudian, dan tak ada alam tidak sebenar. Dan tak ada alam tidak sebenar tu jadi khabar dia. Tak ada alam itu tak sebenar. Apa nak tak sebenar? Batil, tak betul. Alam tu tak ada betul ke tak? Tak sebenar, tak betul. Apa bukti alam tak ada tu tak betul? Kerana telah kita lihat adanya. Akhirnya, di mana-mana hujah untuk menjadi dipanggil hujah yang mufhim, yang memutuskan hujah lawan. Ifham al-khas, untuk memutuskan hujah lawan, untuk namak. Kalau main catur tu checkmate, habis. Untuk memutuskan hujah lawan, dia akan kembali kepada daruri, perkara asas yang semua terima. Apa dia? Kerana telah kita lihat adanya. Di sini kembali kepada
musyahadah, dengan hawas, dengan panca indera. Bukti alam ni ada apa dia? Mudah kita tengok. Kita pun tengok, orang hak tak setuju pun tengok, lawan pun tengok. Jadi dia akan kembali kepada benda awaliyat, benda yang termasuk dalam daruriyat ini. Maka ketika itu hujah-hujah ataupun pendalilan, premis-premis yang kita buat sebelum ni, yang bawa pada situ, akhirnya akan jadi soft belaka. Nampak? Itu dia punya pendalilan dalam masalah ini. Ini yang musannif buatlah. Dalil bagi mengisbatkan tu banyak. Dalilnya banyak. Tapi di sini dia datangkan satu bentuk dalil. Dia tak penting kita tahu banyak dalil. Yang pentingnya kita tahu dalil yang kemah. Kita pegang satu dalil pun tak masalah dah. Nampak tak? Nak pegang satu dalil tu cukup dah. Ada pun cara pendalilan banyak, tak ada masalah. Kadang-kadang ulama' dia datangkan beberapa cara pendalil yang berbeza. Ada orang lebih senang, lebih selesa guna cara hujah mantik contohnya. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Hujah mantik gitu. Dia tukar A, B, C tu dalam bentuk premis, akhirnya jadi natijah. Ada orang lebih suka kepada dalil yang bersifat dengan melihat alam, tengok benda yang dia nampak. Kerana benda itu lebih dekat. Ini biasa Quran akan guna cara ini. Kerana apa? Kerana benda yang kita rasa, kita nampak ni lebih dekat untuk kita faham. Jadi bentuk pendalilan tu tak ada masalah, asalkan membawa kepada natijah yang betul dan benar. Okey. Tentu tak ada alam ini. Dan tak ada alam itu tidak sebenar kerana telah kita lihat adanya. Kita tengok ada sendiri kan. Jadi akhirnya bila begitu, terpaksalah lawan tu kena terima. Kecuali orang hak kita bujuh tu, dia kata alam ni tak ada. Yang dalam istilah dia panggil sofis, sufsutaiyah. Sofis ni golongan yang menafikan, bukan sufi bukan sufi, sofis. Orang yang menafikan ada hakikat. Orang yang menafikan hakikat ni, hakikat orang ni kita berhujah pun tak boleh berhujah dengan dia. Sebab apa? Dia kata dia pun tak ada. Alam pun tak ada. Dia tidak menerima hakikat wujud. Jadi natijahnya membawa kepada apa? Kepada wajib Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Habis. Okey, selesai. Seterusnya, sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil itu 13 sifat. Jadi pengarang ni menjalani atas jalan yang membilang sifat wajib 13. Dia tak bilang sifat maknawiyah. Jadi 13 sajalah. Maknawiyah ada 7. Kalau kita bilang maknawiyah juga jadi 20. Jadi kata tuan kitab kita, sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsir. Ingat, mengetahui secara tafsir. Tadi kita tahu dan i'tiqad secara umum bahawa segala sifat kesempurnaan itu sifat Allah secara umum. Adapun secara terperinci, berapa sifat yang kita kena yakin dan kena tahu secara detail, secara terperinci ni 13. Iaitu dimulai dengan wujud hingga kepada kalam. Jadi mula dengan wujud. Bilang satu-satulah sampai 13, akhir sekali kalam. Iaitu ialah kaul yang rajih. Ini yang bilang 13 ini pandangan yang rajih, pandangan yang kuat. Jadi isu 13-20 ni dia bukan isu yang besar sangatlah. Dia tidak menyebabkan akidah itu jadi sesat ataupun jadi salah. Ada orang dia perkara yang kita kata bilang-bilang ni, perkara yang menentukan bilangan ni, dia kata macam mana kita nak ikut manhaj Asy'ariyah sifat 20. Mereka sendiri khilaf sifat tu 13 ke 20. Jadi ini menunjukkan akidah mereka tidak tetap. Dia kata benda nak ikut apa ni?
13-20 tak selesai lagi. Dok bilang 13-20 lagi. Tak? Dia ini sebenarnya cuba nak mengalih ke pandangan dan mengalih isu tu. Daripada kita belajar tentang sifat, akhirnya kita duduk tengok kepada perkara khilaf, yang mana khilaf tu tak ada kesan pun. Khilaf 13-20 ni khilaf yang tidak ada kesan. Nampak tak? Tidak ada kesan pun kepada benda yang berkaitan dengan akidah orang beriman, tak ada kesan pun. Benda dari segi susunan ilmu sahaja, intipati akidah tetap sama. Tiba-tiba golongan yang memusuhi pengajian sifat 20, dia kata ikut benda belajar sifat 20, 13-20 ni pun khilaf ni. Dia alihkan pandangan, menjadikan khilaf itu sebab kepada salah akidah. Kita yang tak tahu, kita kata betul juga. Itu pun ikut turun. Padahal mereka tu sebenarnya cuba nak mengalih daripada orang belajar akidah yang betul, ikut belajar akidah mereka hak tak apa-apa. Akidah mereka yang bawa kepada kefahaman yang tidak benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Jadi khilaf 13-20 ni bukan benda besar, bukan benda besar. Nak bilang tak mau bilang je. Yang tidak bilang dia tidak nafi. Dia tidak nafi. Sebagaimana kita akan sebut nanti Quran, lepas ni pengarang akan sebut pada tempat dia nanti, atau kita akan huraikan. Cuma nak bilang tak mau bilang je, tak nafi. Iaitu dimulai dengan wujud hingga kepada kalam, ialah qaul yang rajih. Ini pandangan yang rajih. Kerana apa? Kerana dibina atas pembahagian perkara kepada 3. Kenapa jadi khilaf 13 dengan 20 ni? Ni pun kalau ikutnya bukan fardu ain dah, cuma kita nak tahu apa jadi khilaf tu. Khilafnya, ulama yang tidak bilang sifat maknawiyah ni, dia kata maknawiyah ni dah terkandung dalam ma'ani dah. Bila kita kata Tuhan wajib bersifat dengan kudrat, maka tentulah Tuhan kaunuhu qadiran. Bila Tuhan wajib bersifat dengan iradat, tentulah Tuhan kaunuhu muridan. Jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu tak payah bilang dah. Dia ada dalam kudrat, iradat, ilmu, hayat, semua tu dah. Tak perlu dah. Dan kalau ikut asasnya, kerana mereka ini tidak mengisbatkan ahwal. Ahwal makna benda yang menengahi antara wujud dengan makdum ni, ada benda tengah. Jadi benda tengah ni tidak dibilang daripada al-asya'. Maka maknawiyah ini termasuk daripada benda yang menengahi ni, maka tak perlu bilang. Itu panjanglah rasanya, kita tak sesuailah sebut sini. Yang pentingnya bahawa pandangan yang tidak membilang sifat maknawiyah itu, kerana sifat maknawiyah telah dapat dipaham dalam sifat ma'ani. Langsung bila kata Tuhan ada sifat ilmu, maka Tuhan itu yang mengetahui. Tuhan itu kaunuhu, keadaan Tuhan itu yang mengetahui. Keadaan Tuhan yang mengetahui itu bukan sifat baru yang perlu bila asing. Jelas ni? Adapun sifat maknawiyah yang 7, itu dia. Iaitu kaunuhu tu. Kaunuhu Kaunuhu yang banyak tu lah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, sampai akhir tu. Kaunuhu tu wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua. Okey. Di sini dia kata wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua. Atas jalan ijmal jua. Jadi musannif ni dia letak sebab atau illah kepada tak perlu kepada sifat maknawiyah untuk dibilang, kerana dia termasuk daripada sifat yang wajib kita ketahui secara ijmal. Adapun sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu,
Wajib kita mengetahui atas jalan ijmal juga, atas jalan secara umum. Atas jalan secara umum. Hak ni dalam faridah ni tak ada ni. Dalam faridah Syekh Ahmad ni tak ada. Hak ni boleh jadi kepahaman pengarang lah. Yang kata wajib mengetahui atas jalan ijmal ni, kalau maksud ijmal dengan makna umum, iaitu lawan bagi tafsili, hak ni bukan daripada asal kehendak tuan faridah Syekh Ahmad. Tapi boleh jadi tasarruf dan kefahaman daripada pengarang. Sebab apa macam kita sebut tadi? Kerana dok bilang tu kerana apa? Kerana dia dah masuk dalam ma'ani. Bila kata dia di atas jalan ijma', makna dia dikategorikan daripada perkara yang wajib iktikad secara ijma'. Lain tu. Lain sikit lah. Okay, lain sikit. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wajib mengetahui, kita mengetahui atas jalan ijma' juga, iaitu begini tak? Begini i'tiqad kita, iaitu begini i'tiqad kita. I'tiqad kita gini. Guna? Ya. Sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu kesemuanya sifat Tuhan, kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Dia bawa kepada meletakkan kaunuhu ni pada bahagian perkara yang wajib diketahui secara ijmali. Iaitu apa dia? Sifat maknawiyah yang 7, iaitu kaunuhu tadi, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu kesemuanya sifat Tuhan, kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Setengahnya daripada sifat kesempurnaan. Ini makna huraian dan juga tafsilan dan taujih daripada musannif lah, daripada pengarang kitab Fatih Faridah kita ni. Adapun yang Syekh Ahmad sendiri, dia tidak bawa kepada ni sebagaimana kitab-kitab ulama yang mu'tabar lain. Mereka bawa kerana apa? Kerana maknawiyah itu ahwal. Maknawiyah itu ahwal dan ahwal, ataupun bukan ahwal, maknawiyah itu umur i'tibari. Umur i'tibari. Yang mereka tidak mengisbatkan ahwal, mengatakan bahawa kaunuhu ini amrun i'tibari. Amrun i'tibari makna benda hak reti je, bukan benda yang ada sungguh, tapi benda hanya dipaham dan direti. Ada kudrat pada Tuhan, maka Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu amrun i'tibari saja, perkara yang direti, dipaham bila ada kudrat pada zat. Maka perkara i'tibari ni bukan benda hak ada sungguh yang perlu dibilang asing, perlu kita bilang secara suku, tak. Kerana apa? Kerana benda reti je, benda reti faham. Bukan benda yang asing yang mana kita perlu bilang berasingan dan bilang suku. Jadi pengarang mengatakan bahawa sifat maknawiyah 7, iaitu kaunuhu semuanya sifat Tuhan, kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan tidak harus kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Tidak harus kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Sekarang ni bila kita kata sifat yang dibilang secara tafsil itu 13, makna kita tidak bilang 7 sifat maknawiyah. Adakah kita menolak sifat maknawiyah? Jangan tolak. Dekat live ni ada sakut-sakut, tolong reply kalau ada masalah. Okay. Jadi dia kata kita tidak bilang 7 sifat maknawiyah itu bukan dengan makna kita nafi dia. Tidak harus kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Jangan kita i'tiqad sifat maknawiyah itu bukan sifat Tuhan. Jangan. Tak boleh itu. Dengan maksud apa? Dengan maksud nafi. Nafi dan isbat lawan. Kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan berkuasa. Kita kata Tuhan
keadaan Tuhan tidak berkuasa. Tu salah tu. Kaunuhu muridan, keadaan Tuhan berkehendak. Kita kata Tuhan tak ada keadaan Tuhan berkehendak. Keadaan Tuhan yang mengetahui, kita nafi dia. Keadaan Tuhan tidak mengetahui. Tu tak betul tu. Sebab tu dia kata dia buat penjagaan. Dan tidak harus. Tak harus ni makna tak boleh, haram. Tak boleh lah makna. Salah. Tidak harus kita i'tikad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Jangan i'tikad gitu. Kita tak bilang benda lain, kita mengiktikad sifat Tuhan tu, itu wajib. Kerana ia setengah daripada sifat kesempurnaan. Memang keadaan Tuhan berkuasa, keadaan Tuhan berkehendak, keadaan Tuhan mengetahui, keadaan Tuhan hidup, keadaan Tuhan mendengar, keadaan Tuhan melihat, keadaan Tuhan berkata-kata, itu semua sifat kesempurnaan. Kerana ia setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan siapa iktikad begitu nescaya kafir. Wal'iyadhu billah. Kita minta berlindung dengan Allah daripada kufur. Siapa yang iktikad begitu, mana kata Tuhan tu tidak keadaannya berkehendak, tidak keadaannya berkuasa, tidak keadaannya mengetahui, orang tu kufur lah. Tu kena faham balik ni. Jadi menafikan atau tidak membilang sifat maknawiyah itu, tak bilang tu bukan makna kita nafi daripada sifat Tuhan, tapi sekadar kita tak kira saja. Tidak kira kerana telah terkandung dan termasuk dalam sifat makni. Okey. Satu, atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir. 20 sifat jua. Dia bawa juga pandangan yang kedua. Dia kata sifat Tuhan yang wajib kita tahu atas jalan terperinci tafsir ni 20. Awak ni kita biasa tahu, biasa dengar orang panggil sifat 20. Bahkan penisbahan sebagai dia panggil ismu alam, kata nama khas kepada ilmu akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ni dipanggil dengan sifat 20. Sifat 20 menjadi kata nama khas, ismu alam, kata nama khas kepada ilmu akidah, membicarakan akidah menurut manhaj Asy'ariyah. Sifat 20 jua. 20 sifat jua. Inilah qaul yang masyhur. Mana? Tadi qaul yang rajih. Rajih tu kuat. Kenapa kuat? Kerana berdasarkan dalil sifat maknawiyah ini terdiri daripada kategori amrun i'tibari. Dia panggil amrun i'tibari ni benda hak tak ada, tapi hanya direti faham. Dia dari segi ada tu dia tak ada, ada ke tak ada tu dia tak ada, tapi hanya direti faham. Contoh mana? Contohnya macam kipas tu. Kita tengok kipas tu kan, kipas sedang berpusing. Kipas sedang berpusing. Okey, sekarang ni apa yang ada? Benda ada. Tak, kipas sedang berpusing. Tengok ada kipas tu ada apa? Angin. Bukan angin nak, jangan tengok angin tu. Hak ada kipas aje. Kakak nak nampak? Ada kipas. Pusing ada tak? Pusing. Ada pusing? Ada tak? Berpusing tu ada tak? Gerakkan tu gerak benda. Bilah. Jadi yang adanya ialah bilah kipas. Pusing ada tak? Pusing tak ada. Pusing hanya reti faham. Boleh lagi tak? Faham daripada dia gerak, orang panggil pusing. Tapi yang adanya bilah kipas je. Pusing tu tak ada. Ke ada benda lain? Tepi kipas tu ada namanya pusing. Ada? Boleh lah tu. Tak nampak ke? Kenapa ada pusing? Orang nak panggil pusing tu ada dengan apa asing, hanya faham. Ada bilah kipas je. Yang ada hanya bilah kipas. Bila bilah kipas tu bergerak, orang panggil berpusing.
Jadi berpusing tu kefahaman daripada bergeraknya bilah kipah. Bilah kipah tu ada sungguh. Pusing tu faham reti. Ya tak ada. Faham tak? Kalau ia ada sungguh boleh nampak tokoh. Boleh terima tak kan? Ha? Boleh telang. Boleh terima tak apa? Nampak tak tak? Mudah aja. Ada lagi, ada nak ujuh lagi? Tak ada. Ada nak. Sama ni bila kata peng saya ni jatuh. Peng ni jatuh. Benda ada. Jatuh ada. Ada jatuh. Ada jatuh kat berat. Tapi betul jatuh kan? Kita tak napi peng jatuh. Kita kata jatuh tu tak ada. Sebab apa yang ada ialah peng. Faham daripada atas ke bawah panggil jatuh. Tu faham reti. Faham reti ni dari istilah dia panggil amru i'tibari. Nak kata tu je. Amru i'tibari benda yang faham reti. Dia tak ada sungguh ti asing. Dia hanya difaham. Boleh tak? Okey, sekarang ni dalam perbincangan kita, ulama yang kata sifat maknawiyah tu tak ada. Sebab apa? Sifat maknawiyah tu faham reti daripada ada kudrat pada zat Tuhan. Tak perlulah bilang asing sebab ia benda tak ada. Ia benda yang hanya difaham dan digerti. Bila Allah bersifat dengan kudrat, maka Allah kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran tu faham reti. Jadi tak perlu bilang asing. Boleh? Sebelum tu maknawiyah bukan maha berkuasa. Maknawiyah tu keadaannya berkuasa. Okey. Maknanya kalau kita tengok kita nak menzahirkan melihat, maknanya kita pun melihat tau. Mendengar, kita mendengar. Adakah itu sifat Tuhan? Ni soalan lain pula ni. Banding dengan kaunu hak tu boleh ulang gitu. Hak tu soalan lain pula ni. Hak tadi faham dah tak? Dah. Maknawiyah tu apa, makni tu apa kan? Jadi maknawiyah tu bila makna maknawiyah, makna adanya kudrat pada Tuhan, maka reti daripada itu kaunuhu qadiran. Jadi tak perlu hilang lah, sebab hanya sifat yang maha reti. Soalan yang ditanya oleh Tok Haji kita tadi, kita tengok Tuhan pun melihat, kita berkuasa, Tuhan berkuasa. Okey, sekarang ni soalannya boleh tak kata kita berkuasa melihat ke gitu? Ke benda soalan tadi? Kita melihat, maknanya adakah melihat kita tu Tuhan? Tak. Kena faham perbincangan sifat-sifat ni sifat Tuhan, bukan sifat kita. Sifat yang ada pada kita, kita melihat. Kita melihat kerana apa? Kerana Allah memberi kepada kita sifat basar, sifat perlihat, maka kita dapat melihat. Apa bukan sifat kita. Tuhan bagi, Tuhan buat. Bukan Tuhan beri sifat dia. Kena faham. Kalau Tuhan beri sifat dia, lain. Tuhan bukan beri sifat dia, Tuhan cipta kan. Kita ni Tuhan cipta tak? Ke kita ni Tuhan tak? Kita ni Tuhan cipta tak? Tuhan cipta daripada tak ada badan dia. Dah sifat yang ada pada diri kita. Tuhan nak beri hak dia. Apa Tuhan nak beri hak dia? Hak dia tu qadim. Tuhan cipta sifat kita. Tuhan cipta sifat melihat, Tuhan cipta sifat mendengar, Tuhan cipta sifat berkuasa, Tuhan mencipta sifat ilmu. Tuhan cipta pada kita sifat. Antara sifat yang Tuhan beri pada kita, ilmu, hayat, samak basar. Ilmu, hayat, samak basar tu nama sama, tapi hak ni makhluk sebab ada pada kita. Tuhan cipta. Hak di Tuhan, hak kita bincang ni sifat Tuhan. Jadi jangan nampak sama. Kita samak, Tuhan samak. Samak kita, samak Tuhan. Tak betul. Mana sama samak kita dengan samak Tuhan? Samak Allah Ta'ala qadim lagi azali. Samak kita ni, dengar kita,
lama-lama tak dengar dah. Orang panggil ayah ni ayah ni tak dengar dah. Mata kita mana sama basar dengan Tuhan. Mata kita lama-lama pakai spek mata. Nampak? Jadi Tuhan cipta sifat pada kita. Sifat yang Tuhan cipta tu makhluk Tuhan. Kita pun makhluk, sifat yang Tuhan cipta pada kita pun makhluk. Anda faham gitu. Jadi sifat perbincangan sifat ma'ani, hak kita bincang ni sifat ma'ani Tuhan. Ada pun sifat ma'ani pada kita, ada. Itu sifat ma'ani yang Tuhan cipta pada diri kita. Boleh ke guana tak jelas itu? Jelas tak? Itu yang masalah masyarakat itu jadi kelirukan. Ada semua orang dia berbaki aja kan, tapi dikelirukan oleh lagi akal. Jadi itu yang jadi penekanan masyarakat tu. Betul-betul tak memahami betul sifat orang, sifat manusia, itu juga dia ni. Kalau melihat Tuhan itu pun melihat juga. Ya. Tapi kita tak faham melihat Tuhan tu macam-mana. Dia mati lah kita berbukti ke dia kena. Ini kelirukan lah. Dia macam sifat yang yang buat ada di atas tu lah. Mana cikgu? Melihat kita dengan mata. Tapi Allah dia sebab dia bila Ustaz lepas dah faham sikit lah. Maknanya sifat nafsu. Saya mungkin lepas baru saya dapat jelas pada dia. Bila Ustaz sebut sifat kesempurnaan pada Allah tak sama pada sifat kesempurnaan pada kita. Bila kita kata sifat Allah tu melihat, kita melihat, kita faham melihat ni kita berdasar pada mata lah. Tapi Allah bukan dia bersifat dengan sifat makhluk. Patutnya Ustaz saya fikir lah. Sifat kesempurnaan kalau kita ni tak ada mata, seperti Ustaz tanya saya kan, dia tanya tak contoh mata lah. Dan Allah ada mata tak? Kita tak boleh kata tak jawab. Kita sebab dia bukan makhluk. Jadi sebab masalah sekarang ni bila kita bincang sifat Allah, kita bincang Allah dia macam makhluk. Macam makhluk. Itu yang jadi jeng kita tu. Itu je lah. Tak ada kata kita tolak dulu. Allah bukan macam kuat dia. Kesempurnaan pada Allah tak sama kesempurnaan pada kita. Sebab kita kan fikir sifat Allah ni macam sifat kita. Kalau kita melihat mesti mata. Kita bayang, kita nampak dah. Kita nampak dah bayang, kita tak tengok ni. Tapi kita nampak dah sini. Nampak dah duduk sini ni. Tidak kira. Sekejap, kita nampak dengan mata ke nampak dengan benda? Tidak nampak dengan mata. Kita di sini nanti nampak dah. Nampak dengan benda? Bayang tu lektor kat ni, jual sini. Nampak dengan apa? Akal. Dengan akal. Tu makna kita mengingat. You kan nampak kan ni? Nampak dengan akal makna kita ingat. Kena letak kena tu. Nampak dengan apa? Betul bahasa dia sebut. Tu bahasa ni kena faham betul-betul. Okay. Jelas tak tu? Jadi memanglah isunya ada orang buat keliru lah. Bahkan ada yang mengajar ajaran yang tak betul, ajaran batiniyah ataupun ajaran makrifat yang tak betul ni. Jadi kata kita memakai sifat Tuhan. Ni berat ni. Kita nak pakai sifat Tuhan. Tak boleh pakai itu sifat Tuhan. Tak boleh pakai sifat Tuhan. Tak. Sifat-sifat Allah ni layak dengan Tuhan. Kita hamba ni, kita diberi oleh Allah sifat yang Tuhan cipta pada kita. Dah. Kita ni sebuah sifat Tuhan, sifat yang dicipta oleh Allah. Gitu. Kita ni tak ada apa. Kita tak boleh tengok, tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh tahu, tak boleh hidup kalau tak kerana Tuhan. Tak apa lagi tu. Dengan makna kalau Tuhan tak cipta kita hidup, tak hidup kita. Kalau Tuhan tak buat kita melihat, tak melihat kita. Kalau Tuhan buat kita tak mendengar kita. Tak apa. Jangan faham hidup, mendengar, melihat tu sifat Tuhan. Tu betul. Allah Tuhan, maqam ketuhanan. Kita makhluk hamba. Nampak? Jelas? Tak apa, boleh tanya. Kalau doktor lagi tak cerak lagi, tak jelas lagi, tanya. Okay. Faham tu? Ada kalau orang kata sifat kita ni sifat Tuhan, dengan makna Tuhan beri sebahagian sifat dia pada kita, tak betul.
Kapo lalu dah. Kalau tak puas hati lagi kena mari pula tanya, bab apa tak betul. Kapo dulu butuh terus. Siapa yang kata sifat kita ni ialah sifat Tuhan, Tuhan beri hak dia sikit, tak betul. Dah macam mana betul? Sifat kita Tuhan cipta pada kita. Apa? Tak, pinjaman Tuhan ni banyak. Kita ni, nyawa kita pinjaman Tuhan. Ada makna milik Tuhan, Tuhan wi ke kita. Milik ni makna Tuhan cipta, Tuhan wi kita. Pinjaman dengan makna tu tak apa. Mata ini pinjaman Tuhan, Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Apa makna? Tuhan cipta mata, Tuhan beri pada kita, tak perlu bayar. Tu orang panggil pinjam. Kita tak beli. Tuhan beri pada kita, Tuhan boleh tarik. Betul tak makna tu? Betul. Tapi pinjaman Tuhan, Tuhan ambil hak dia, beri kita. Betul tak? Tuhan ambil hak dia, beri kita. Betul tak? Tak betul lah. Hak dia tu qadim azali. Nampak? Jadi penggunaan pinjaman tu kita kena tengok dulu makna apa. Kita ni pinjaman Tuhan. Mata kita, telinga kita, hidup kita pinjaman Tuhan. Betul. Dengan makna apa? Tuhan yang cipta pada kita sifat tu, Tuhan beri pinjam. Sebab apa? Mana kita bayar? Kan kita beli dengan Tuhan. Kita pinjam. Maksud apa? Tuhan nak tarik boleh kan? Itu maksud pinjaman. Nampak? Ya? Jelas tak tu? Atas jalan tafsir 20 sifat jua. Inilah kaul yang masyhur. Hak ni pandangan yang ramai. Masyhur ni makna tersepornya, orang panggil sifat 20. Bila mengaji pun mengaji 20, tak mengaji 13. Masyhur. Ada pun yang kuat ialah 13 kerana dalilnya lagi kuat. Inilah 13 atau 20 sifat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya? Ada nak tanya lagi? Ada tak? Jadi insyaAllah lah. Ada apa kalau nak tanya lepas ni boleh tanya terus lah. Kita pun bukan makna dalam lingkungan ni pun boleh tanya langsung. InsyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.